Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaika al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-puan, saudara-saudari, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada petang ini kita ada satu lagi tajuk yang saya nak kongsikan bersama, iaitu tajuknya bagaimana mencari jemaah kebenaran. Kita nak kenal jemaah kebenaran ni macam mana, kan? Ada orang dia masuk politik, jemaah lain, tabligh umpamanya. Berbagai-bagai jemaah lah yang ada. Jadi nak mengenali jemaah kebenaran. Jemaah kebenaran yang sebelum ni saya bagi tahu, dia tidak 2, tidak 3, tidak 4, tidak 10. Dia hanya satu saja. Jemaah kebenaran. Apa maksud jemaah kebenaran ni? Iaitu jemaah kebenaran di akhir zaman, di mana ianya merupakan satu jemaah yang benar, yang semua orang di akhirnya nanti, kalau dah tahu jemaah ini, dia perlu berbai'ah. Perlu berbai'ah dengan pemimpinnya. Sebab jemaah kebenaran ini, dia ada kaitan dengan Imamul Mahdi. Jadi tuan-tuan kena ingat, bila disebut jemaah kebenaran, dia ada kaitan dengan Imam Mahdi. Wajib kita bersama dengan jemaah kebenaran ini. Wajib, mesti. Bila kita dah tahu, mesti bersama. Tak boleh seorang-seorang. Kita tak boleh kata, dia, aku pun semayang juga, aku pun zikir juga, aku pun selawat juga, aku pun wirid juga. Tak boleh begitu. Dia kena bersama. Jemaah kebenaran ini satu saja. Walau berada di negara mana, ciri-ciri dia satu saja. Inilah nama jemaah kebenaran. Baik. Pada petang ini, dia lebih berbentuk soalan. Jadi yang pertamanya, jemaah mana di dunia ini, saya tengok nota apa yang saya dah buat ni, yang menepati ciri-ciri jemaah kebenaran yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jemaah kebenaran ini nanti, suatu ketika nanti, dia akan dapat daulah, menyerah kuasa kepada Imamul Mahdi. Maknanya pemimpin dalam jemaah kebenaran ini, dia ada gelaran dia, sebagaimana disebut sebelum ini, Fatah At-Tamimi. Dia akan dapat satu kuasa negara, diberi oleh pemerintah, diberi oleh kerajaan kepada dia. Dia agak keberatan, sangat keberatan. Mana dia tak nak jawatan kepimpinan ini. Dia nak serahkan kepada, dia tak nak terima ni, sebab dia, perjuangannya hanyalah untuk mencari redha Allah. Tetapi kerana terpaksa, dia terpaksa menerima kekuasaan ini, kuasa negara ini. Akhirnya dengan kuasa itu, akhirnya diserahkan kepada Imamul Mahdi. Jadi ahli jemaah kebenaran semuanya berbai'ah dengan Fatah At-Tamimi. Berbai'ah wajib, ya. Sebagaimana disebut dalam hadis, taji'u rayatu sud ka'anna qulubahum zubarul hadid. Faman sami'a bihim, siapa dengar tentang mereka ni, falyatihim, datangi mereka, datangi pemimpin mereka tu. Buat apa? Bai'ah. Falyatihim falyubayyihum walau habban ala salji. Jadi ciri-ciri dia mendapat daulah, kuasa negara, kuasa tu serah pada Imam Mahdi. Dan ahlinya mengamalkan tarikat. Ahli-ahli jemaah kebenaran dia ada tarikat, dia ada zikir dia, yang dikaitkan dengan Imamul Mahdi. Sanadnya sampai kepada Imamul Mahdi, Ahlul Bait, sampai kepada Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nak tahu kebenaran jemaah kebenaran ini betul-betul jemaah kebenaran tidak, dia mesti berada di timur. Sebab Nabi kata, sayakunu akhiru zaman yazharul Islam fil ardi syarq. Islam di akhir zaman itu akan bangun daripada sebelah timur. Timur jauh, Asia Tenggara. Yang lebih dominannya iaitu Malaysia dan Indonesia. Malaysia dan Indonesia. Jadi carilah antara dua ni, jemaah kebenaran ni. Berada di timur lah. Kalau bukan berada di timur, itu bukan jemaah kebenaran, yang biasa-biasa saja. Kalau ada individu, mungkin ada individu yang wara', yang bertakwa, ahli-ahli tarikat, Nasyabandiyah ke Qadariyah dan sebagainya, di mana-mana pun di dunia ini, akhirnya nanti
mereka akan datang. Mereka akan mendapat alamat. Sama ada mimpi atau dihabarkan, mereka akan mendatangi pemimpin jemaah kebenaran, iaitu Fatah At-Tamimi, untuk berbaiat. Mana akan bersatu semua apa? Tokoh-tokoh atau khalifah-khalifah tarikat di dunia ini. Yang ketiganya, adakah jemaah kebenaran ni nama dia tu, gelaran dia tu disebut dalam hadis? Adakah gelaran mana dalam jemaah mana-mana jemaah tu gelaran pemimpin dia Fatah At-Tamimi, Shu'aib bin Saleh ataupun Al-Mansur? Ada ke tak ada? Kalau bukan, tak dikenali pun, itu jemaah yang biasa-biasa, bukan jemaah kebenaran mutlak. Bukan jemaah kebenaran yang dijanjikan. Jemaah kebenaran yang dijanjikan, nama gelarannya disebut. Mana ciri-ciri jemaah kebenaran tu ada. Ada pada pemimpin tu, ada pada jemaah tu ada. Ciri-cirinya sama. Kalau kita dapat hidayah, dapat taufik, dapat petunjuk, kita akan difaham-fahamkan, insya-Allah. Kemudian seterusnya, ciri-ciri ahli jemaah tersebut adakah sangat menjauhkan diri daripada dosa. Katalah dalam jemaah tu ramai ahli-ahlinya banyak terlibat dengan dosa, mengumpat orang, tidak berakhlak, bergaduh, tidak berkasih sayang. Itu bukan jemaah kebenaran. Dalam jemaah kebenaran ini, sekian-sekian banyak, ratusan ke ribuan ke banyaknya, tak kira berapa banyak pun dalam jemaah kebenaran itu, bukan semuanya layak. Sebelum dah disebut, hanya 313 orang sahaja. Setengah menyebut 314, setengah menyebut 315. Yang masyhurnya 313 sahaja. Kemudian balik kepada tadi, adakah ahli mereka menjauhkan diri dari dosa-dosa? Kalau mereka terlibat dengan dosa secara terang-terang, mana itu bukanlah jemaah kebenaran. Jemaah kebenaran ini sangat mengelakkan diri daripada dosa. Yang seterusnya, adakah jemaah kebenaran yang kita kata aku nak masuk jemaah ni lah, ini jemaah kebenaran yang sebenar-benarnya, adakah dia bawa pendekatan akhlak dan kasih sayang? Kalau akhlaknya terbarai, kalau kasih sayangnya tak ada, pendekatannya kasar, begitulah maknanya yang umum kita melihat, maknanya itu bukan jemaah kebenaran. Itu jemaah biasa-biasa lah. Kemudian adakah keturunan? Kena tahu latar belakang pemimpin jemaah kebenaran itu, keturunannya macam mana. Keturunan baik-baik tak kena tahu. Dia ada keturunan apa tu? Keturunan Rasulullah, Ahlul Bait. Kalau Fatah At-Tamim ini keturunan apa ni? Daripada Bani Tamim. Tengok, adakah dia terkait juga dengan Ahlul Bait? Ada ke tak ada? Sebab pemimpin jemaah kebenaran dia mesti fitrah dia jaga daripada kecil lagi. Keturunan yang baik-baik. Takkanlah perompak, penyangak kot jadi pemimpin jemaah kebenaran. Tidak begitu. Kemudian seterusnya, adakah perjuangan jemaah kebenaran ni? Di mana-mana, tak kira bukan Malaysia saja, bukan Indonesia. Carilah. Kalau tuan-tuan lebih meyakini Arab, Arab lah. Ada tak bersifat global, menyeluruh. Ada model, role model. Itu maknanya ada contoh. Semua bidang. Orang tengok, Islam. Cantiknya Islam. Indahnya Islam. Jadi semuanya ada. Tetapi kena ingat, dalam jemaah kebenaran ini ada perkara-perkara yang tahap tinggi. Terutama dari sudut tauhid. Sebab dia melibatkan misal kata tawasul, misal kata yakaza, misal kata ilham. Jadi kalau pejuang-pejuang kebenaran tidak mendapat bantuan, sama ada ilhamnya, yakazahnya, firasatnya, kasamnya, karomahnya tak ada, itu jemaah biasa. Kalau kita yang menganut fahaman ahli sunnah wal jamaah, kita kena yakin itulah bantuan yang dibuktikan kerana engkau ni benar, engkau ni bertakwa, engkau ni beramal dengan ilmu, maka akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik kepada pokoknya, adakah dia bersifat global? Kalau setakat setempat saja, maaf cakap, itu memang bukan. Seterusnya, ini kita nak tahu benar-benar ni. Sebab jemaah kebenaran kita mesti cari, wajib. Bukan kita, saya dah bagi tahu kita duduk sendiri-sendiri saja, kita kena cari. Kemudian ini yang paling kontroversi lah. Adakah pemimpin jemaah kebenaran itu terlibat dengan sistem politik yang sedia ada? Sekiranya jemaah kebenaran mana-mana negara, di negara mana sekalipun, terlibat dengan sistem politik yang sedia ada secara langsung, yang diamalkan oleh seluruh dunia, itu bukan muktamad jemaah kebenaran. Mana hujahnya? Sebab semua orang kata politik ada dalam Islam. Ya, politik ada dalam Islam. Tetapi politik Islam tu politik yang membawa kasih sayang. Kalau politik jatuh menjatuhkan,
Politik rampas kuasa itu bukan politik Islam. Adapun kita sebagai rakyat di mana-mana negara terhadap kerajaan kena taat. Ulil amri, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Apa kata Imam Nawawi dalam fatwanya? Wa ammal khuruju alaihim faqitaluhum faharamun bi ijma'il muslimin in kanu fasaqah zalimin. Adapun rakyat, ini bagi contoh ni, bagi contoh dalam dunia politik, adapun rakyat bangun menjatuhkan pemimpin yang zalim sekalipun, hukumnya adalah haram. Jadi ulil amri, kerajaan yang sedia ada, kita kena pertahankan atas dasar ulil amri. Yang baik kita sokong, yang tak baik kita tidak redha. Yang baik kita sokong, yang tak baik kita tidak redha. Sikap kita ialah kita menyelesaikan masalah, jangan sampai kita terlibat dengan dosa. Sebab itulah hujah yang seterusnya berkaitan dengan siasah atau politik ini. Sebab itulah kebangkitan Islam kali yang kedua sebelum kiamat itu dia berlaku, diberi kuasa. Dia bukan rampas kuasa. Dan ini terbukti bila mana Nabi SAW mendapat kuasa di Madinah dengan cara dakwah dan tarbiyah. Akhir dengan cara dakwah, dengan cara tarbiyah, ia mendapat kuasa politik, iaitu kuasa negara. Iaitu akhirnya diserahkan kuasa kepada Nabi, ambillah engkau Nabi. Ini yang dia punya yang tersirat di sebalik itu. Jadi pemimpin jemaah kebenaran tidak terlibat dengan sistem politik secara langsung yang diamalkan oleh seluruh dunia. Sebab tambahan daripada itu, dia bawa satu benda yang baru, tajdid. Sebab sekarang kita berada 1442 Hijrah, kurun yang ke-15. Maka dengan tegas kita bagi tahu kurun yang ke-15 ni mujaddidnya adalah Imamul Mahdi Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi itulah. Dan Imam Mahdi ini adalah penutup mujaddidnya, mujaddid yang terakhir. Lepas tu Nabi Isa, lepas tu kiamatlah. Jadi mujaddid yang sebelum itu, sebelum daripada Imamul Mahdi, mujaddid juga setiap 100 tahun. Maka dia buat satu pendekatan yang semuanya baru, semuanya selamat menyelamatkan. Di mana jemaah mereka ini, kebenaran ini tidak dapat dimudaratkan. Walau buatlah kod mana pun tidak dapat dimudaratkan. Mana dia akan terus relevan, akan terus berkembang sehingga akhirnya dia diberi kuasa. Masa itulah berbondong-bondong orang akan bertaubat, berbondong-bondong orang kafir akan memeluk agama Islam. Di mana? Di timur, tuan-tuan. Cari, jangan tak cari. Seterusnya, pemimpin jemaah tersebut, jemaah kebenaran ni, dia tidak berebut jawatan. Dia tak nak kuasa negara, dia tak nak merebut, dia tak ada. Dia bukan cita-cita nak kuasa. Cita-citanya nak buat hukum yang 5, wajib di tempat yang wajib, sunat, harus, makruh haram diletakkan pada tempatnya. Al-Islam ya'lu wa la yula alaih. Yang dimaksudkan menegakkan kalimatul ulia, iaitu la ilaha illallah, menegakkan hukum yang 5. Wajib, sunat, haram, harus, makruh. Jadi dia tidak gairah untuk kepimpinan. Kalau terpaksa je, macam Sayyidina Abu Bakar, dah dapat jawatan khalifah, menangis saja. Menangis dia. Wahai Umar, kenapa kau lantik aku? Setelah menjadi khalifah, apa kata Abu Bakar? Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum in ra'aitumuni alal haq fa'inuni wa in ra'aitumuni alal batil fasaddiduni. Jadi dia kata, sekarang aku jadi khalifah ni, Khalifah Ar-Rashidin ni, Sayyidina Abu Bakar ni, yang menjadi khalifah, yang bertakwa ni. Sekarang aku jadi khalifah, tapi dia tidak menganggap dirinya, dia tidak rasa diri dia lebih baik lagi daripada rakyatnya sendiri. Sekiranya aku betul, sokong aku. Sekiranya aku tak betul, perbetulkan aku. Dia tak kata jatuhkan aku, dia kata perbetulkan aku. Ambil perhatian tuan. Dan yang paling akhirlah, sebab saya nak ringkaskan sistem point ni, mana kuliah saya, ceramah saya, tazkirah saya, bahan perbincangan saya dalam YouTube ini, tuan-tuan kena tengok, kena tonton, dan tuan kena ambil lah, sebab saya bercakap ni ikut apa yang saya rasa nak cakap keluar secara spontan, ya. Jadi mudah-mudahan Allah lah yang akan memberi hidayah kepada kita, insya-Allah. Jadi kita nak tengok sekarang ni jemaah kebenaran itu sudah berlalunya awal kurun. Bila 1401 Hijrah dah awal kurun.
Awal kurun 15 sudah berperanan. Sudah ada pencapaian-pencapaian yang hebat, yang cemerlang. Tetapi kita kena faham, jemaah kebenaran ni tetap dia ada ujian. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Ada yang sokong, ada yang tidak sokong. Ada yang membenarkan, ada yang menyesatkan. Tapi dia terus bergerak sehingga satu masa nanti. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Bukan yakuluna alal haq, bukan bercakap saja. Bukan bercakap kebenaran, tapi zahirina alal haq. La yadurruhum. Tidak akan mudaratkan mereka. Hatta sehingga ya'ti amrullah. Sehingga datanglah ketentuan Allah. Mereka diberi kuasa dengan aman, damai, dengan kasih sayang, tanpa perang. Tanpa peperangan, tuan-tuan. Ini akan berlaku berpandukan kepada hadis. Fayas'alunal haq fala yu'tauna fayuqatiluna fayunsarun fayu'tauna mas'aluh fala yakbalunahu hatta yadfa'uha ila rajulin min ahlil bait. Sehingga diserahkan kuasa kepada Imamul Mahdi. Mana kita sudah menghampiri untuk bertemu dengan zaman Imamul Mahdi. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.